di mana atap ada ukiran-ukiran yang berbentuk geometri, ya. Okey, tingkap-tingkap mendominasi tampak dari segenap sudut pandangan rumah Melayu tradisional, dan ia memberikan pengaliran udara yang secukupnya ke dalam rumah itu sendiri. Ruang dalaman mempunyai ruang terbuka yang begitu luas dan mempunyai dinding pemisah yang sangat minima. Ini kerana ada ruang yang akan menentukan ruang terbuka dan akan menentukan ruang tertutup pada sesebuah rumah. Ruang terbuka biasanya diberikan kemudahan kepada orang luar untuk masuk ke dalam rumah. Biasanya orang Melayu kita akan menerima tetamu di kawasan anjung rumah, dan menjadi kebiasaan orang boleh keluar masuk pada kawasan anjung itu sendiri. Manakala ruang tertutup di kawasan ruang tengah tidak dibolehkan orang luar masuk dengan sesuka hati. Saya akan menerangkan dengan lebih lanjut pada topik yang seterusnya, dalam isi-isi yang seterusnya. Okey, kalau dilihat pada gambar rumah ini, ya, nampak dia berbumbung tiga segi, ya. Okey. Kemudian saya pergi kepada ciri-ciri rumah Melayu tradisional. Okey, apa yang anda dapat lihat dalam rumah Melayu tradisional ni? Kalau dilihat dari segi reka bentuknya, sudah menampakkan keindahan bagaimana reka bentuk bumbungnya, dinding yang berukiran, dan tangga anjung rumah, tingkap dan sebagainya. Okay. Sebenarnya rumah Melayu ni mempunyai ciri-ciri bestari, ya, dalam pembuatannya. Apa dia ciri-ciri bestari yang ada? Orang dulu-dulu, orang zaman dahulu membuat rumah, mereka ada memikirkan tentang bagaimana rumah itu boleh berfungsi. Pada zaman dahulu kita tidak ada, setahu saya lah, tidak ada penggunaan pendingin udara seperti zaman sekarang, ya. Okay. Jadi amat memerlukan, kerana di Malaysia mempunyai cuaca yang panas dan lembap sepanjang tahun. Jadi udara yang sejuk diperlukan untuk mengalir keluar masuk dalam rumah. Jadi rumah Melayu mempunyai ciri-ciri penyejukan atau pengudaraan semula jadi. Okay. Yang mana kita dapat lihat melalui rajah yang saya tunjukkan bagaimana kerawang yang ada pada bumbung hadapan anjung rumah itu berfungsi sebagai menahan silau daripada terkena kepada orang yang berada di dalam anjung atau serambi rumah itu, ya. Okey. Yang kedua, peneduhan, iaitu shading, seperti yang saya nyatakan tadi, iaitu bumbung yang ada pada anjung rumah itu akan meneduhkan kawasan tersebut dari silau matahari yang memancar dari ruang tersebut. Okay. Yang ketiga, keselamatan dan keamanan, safety and security, yang mana kita dapat lihat keselamatan kita dapat lihat dari rajah penggunaan tangga. Dan penggunaan tangga ini akan mengelakkan daripada rumah tersebut didatangi binatang buas dengan sewenang-wenangnya, ya. Kemudian tangga batu yang ada pada tiang itu, batu sendi yang ada pada tiang itu mengelakkan daripada diserang anak-anak, ya. Anak-anak yang boleh mereputkan lagi kayu yang ada pada tiang rumah tersebut. Yang terakhir sekali adalah ruang persendirian, iaitu privacy yang ada pada ruang tengah
yang akan saya terangkan sebentar lagi ya. Okey, ciri-ciri seterusnya adalah keterbukaan. Bagaimana rumah Melayu tradisional ni mempunyai ciri terbuka dan ciri yang tertutup. Okey. Keterbukaan sebenarnya tidak terbatas untuk peredaran udara tetapi dalam erti kata falsafahnya ia mengandungi makna yang lebih mendalam ya. Ia merujuk kepada ruang yang dibolehkan orang yang bukan ahli keluarga masuk ke rumah, terutamanya kaum lelaki. Kalau kita lihat pada rumah Melayu tradisional, ada 3 komponen utama, iaitu ruang bahagian anjung itu dibolehkan orang yang bukan ahli keluarga masuk ke kawasan tersebut. Ruang terbuka bermula dari tangga hadapan rumah membawa ke anjung. Seperti yang ada pada raja. Daripada tangga rumah tersebut membawa ke anjung rumah adalah ruang terbuka. Maksudnya orang lain yang datang, contoh pada hari raya, sambutan hari raya misalnya, ataupun majlis kenduri kendara, orang luar boleh masuk dengan izin orang dalam rumah tersebut, boleh masuk ke kawasan tersebut sahaja.